Hai, salam sejahtera. Nama saya Harida. Saya adalah pengasas untuk Defend People's Rights Group. Okey, hari ini saya nak buat video bahagian kedua bagi suatu aduan kepada Menteri Sumber Manusia mengenai penipuan gaji oleh syarikat-syarikat, khususnya syarikat-syarikat swasta lah. Okey, dalam bahagian kedua ni saya nak buat satu aduan penipuan gaji khusus untuk syarikat-syarikat pengawal keselamatan. Okey, yang terutamanya saya percaya mereka adalah champion dalam penipuan gaji minimal lah. Itu yang saya percaya. Dan tujuan utama saya membuat aduan khusus terhadap syarikat pengawal keselamatan untuk satu sebab, di mana mereka menipu 1 ataupun 2 jam overtime untuk pengawal keselamatan sebagai waktu rehat, sedangkan tiada sebarang rehat yang seperti mana pekerja-pekerja yang dalam sektor lain menerima. Di mana maksud rehat, katakan 1 jam rehat, 1 jam tu untuk pekerja tu harus diberi rehat dan boleh makan di kantin ataupun di luar dan berehat sampai 1 jam tu baru kena mulakan balik kerja. Tapi biasanya untuk pengawal keselamatan, mereka makan minum dekat pos pengawal mereka. Okey, maksudnya sambil mereka makan sambil kena kerja. There's no such thing as macam rehat yang seperti mana pekerja-pekerja yang lain dapat. Okey, biasanya syarikat pengawal keselamatan dengan klien mereka, mereka katakan sudah janji tempat tu akan ada 2 pengawal keselamatan untuk satu shift. Biasanya shift mereka 12 jam, shift siang ataupun shift malam. Okey, jadi mereka akan janji untuk katakan 2 pengawal keselamatan bagi satu shift. Okey, mereka akan tuntut wang mereka daripada klien. Jadi untuk kerja yang dibuat oleh pengawal sebagai syarikat, mereka kena bayar. Itu adalah tidak adil apabila mereka potong overtime mereka. Katakan 1 jam pun sudah RM10 lebih ikutkan gaji minima. So, kalau 1 bulan berapa? 300 lebih. Kalau public holiday dengan rest day semua campur, akan paling kurang 300 lah. 300 hingga boleh capai kepada 350. Bayangkan seorang rakyat golongan B40, bagi mereka duit 300 hingga 350 ringgit itu besar. Mereka boleh gunakan untuk family mereka. Jadi itu cukup tidak adil apabila syarikat salah gunakan kuasa mereka untuk simply potong 1 jam ataupun 2 jam overtime pengawal keselamatan. Sebenarnya tiada dengan alasan rehat sebenarnya, tapi tiada rehat yang betul-betul punya rehat. Okey, curi-curi punya rehat lah. Itu mana boleh dianggapkan rehat apabila awak kena duduk sini, kena buat kerja pengawal keselamatan, makan, minum semua dalam pos juga. Okey, nak keluar, nak beli makan pun, pergi bungkus makanan, datang balik dengan segera. Adakah pekerja-pekerja lain dibuat macam tu? Kalau 1 jam rehat, mereka boleh pergi makan dan habiskan 1 jam tu untuk rehat saja. Mana boleh paksa mereka terus pergi makan, datang balik. Bukan makan saja, pergi bungkus dan datang sini. Itu bukan maksudnya rehat. Okey? Jadi ini jauh berbeza. Dan masalah di sini, mereka letakkan benda ni dalam surat tawaran. Jadi masalah kepada pengawal keselamatan nak buat tuntutan apabila mereka filekan kes, katakanlah mereka nak tuntut di mahkamah buruh, okey, labor court. Masalah akan timbul dekat sana. Syarikat akan tunjuk dia punya surat tawaran. Tengok, kami dah nyatakan 1 jam tu akan dipotong sebagai rehat. Jadi overtime 3 jam saja akan dibayar.
Okey. Jadi beban nak buktikan kepada mahkamah akan ke atas pengawal keselamatan itu. Macam mana dia nak buktikan kepada mahkamah dia kerja tanpa rehat? Jadi itulah sebab saya jadikan aduan. Okey, bukan okey, mahkamah akan duduk sana, dia minta kita buktikan. Okey, kita boleh jelaskan kepada mahkamah, walaupun saya tanda tangan surat tawaran mereka pasal saya terdesak, saya perlukan kerja. Kalau saya tak tanda tangan, mereka tak akan bagi kerja. Okey, jadi saya tanda tangan sedangkan saya tidak bersetuju. Okey, untuk apa saya nak keadilan? Kerana saya bekerja tanpa rehat. Jadi overtime kena bayar 4 jam. Katakan 12 jam satu shift tu, jadi 8 jam kerja, 4 jam overtime. Okey? Jadi itu atas pertimbangan mahkamah. Okey? Walaupun pekerja tu dah kerja tanpa rehat, katakan mahkamah tidak convince dengan apa bukti ataupun fakta yang dinyatakan oleh pengawal keselamatan itu. Jadi mahkamah akan ikut surat tawaran. 3 jam saja OT, 1 jam OT itu burn. Jadi adakah adil untuk pengawal keselamatan itu? Okey? Jadi sebagai kementerian, sebagai pegawai-pegawai di kementerian, mereka ada kuasa siasat. Jadi turun padang, pergi ke syarikat pengawal keselamatan ataupun pos pengawal keselamatan, jumpa, buat survey. Tengok cara seorang pengawal keselamatan bekerja, sama ada mereka menerima waktu rehat seperti pekerja-pekerja yang lain. Pergi siasat. Tapi yang percaya saya lah, pergi siasat. Okey, kalau semua katakan mereka tak ada waktu rehat macam pekerja lain, pastikan sama ada syarikat pengawal keselamatan membayar mereka OT penuh. Okey? Ataupun bagi rehat yang sebenarnya. Ini tidak adil untuk semua pengawal keselamatan. Okey? Sebab itu saya nak buat satu aduan secara berasingan bahagian kedua. Okey? Jadi kedua-dua aduan ni saya akan buat secara bertulis. Aduan pertama saya nak highlight sikit, saya nak refresh balik. Aduan pertama saya sebenarnya satu cadangan lah, lebih kepada cadangan untuk mengatasi masalah penipuan gaji, di mana saya cadangkan kementerian membetulkan format slip gaji dan wajibkan semua syarikat mengikut format slip gaji yang sebenar, di mana overtime ataupun waktu kerja, overtime untuk public holiday dan rest day, dan beberapa hari public holiday dan beberapa hari rest day, semua tu kena dinyatakan secara berasingan dalam payslip supaya satu kiraan boleh dibuat mengikut gaji minima. Okey, kalau tidak kita pun tak tahu. Kalau syarikat tulis basic 1,500 dan overtime satu jumlah ditulis, tak tahu macam mana dikira overtime yang mana, overtime hari biasa ke, public holiday ke, dan rest day, kita tak tahu. Jadi itu adalah benda yang basic harus diperbetulkan oleh kementerian, di mana wajibkan semua syarikat mengeluarkan payslip ikut format, yang standard. Yang cadangan kedua pada hari itu, untuk aduan pertama saya buat, saya bagi sebagai penyelesaian muktamad, di mana slip gaji seeloknya di-generate daripada website kerajaan, di mana semua formula kiraan gaji kerajaan boleh setkan. Okey, faedah dia anytime kerajaan mengubah suai ataupun menambahkan gaji basic tu, jadi serta-merta syarikat kena ikut. Tak perlu kerajaan hantar pegawai untuk siasat syarikat, untuk memastikan sama ada syarikat bayar dengan betul ataupun tidak. So itu semua akan memudahkan kementerian juga, dan juga memastikan syarikat terpaksa ikut gaji formula gaji minimal lah, di mana hak pekerja akan dipertahankan dengan mudah. Okey, itu semua dari dalam aduan pertama saya hari itu. Dan ini adalah aduan kedua.
Kedua-duanya ini saya akan buat secara bertulis dan hantar kepada menteri, dan saya harapkan menteri membalas surat saya secara bertulis apakah keputusan, apakah tindakan menteri nak ambil. Okey. Okey, dengan ini saya tamatkan video ni di sini. Sekian, terima kasih.